Ya, jangan lupa untuk saksikan Selamat Pagi Malaysia hujung minggu ini di Kelantan. Khas kami bawakan kepada anda sempena lokasi yang seterusnya bagi memenuhi 40 tahun Selamat Pagi Malaysia. Baik, seterusnya kami ingin bawakan kepada anda berkenaan dengan Rehlah Sains 2024 dan bersama dengan saya pada pagi ini akan membicarakan dengan lebih lanjut lagi antara program yang telah pun berlangsung, iaitu bersama saya kenalkan Puan Ruziah Syafiee, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains MUSTI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga ditemani oleh Encik Muhammad Fuad Rahman merupakan pengarah Pusat Sains Negara. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Raja Sofi. Ya, okey. Jadi kita mulakan dengan Puan Ruziah dahulu. Puan, jadi mungkin boleh kongsikan kepada saya dan juga para penonton berkenaan dengan program Rehlah Sains 2024 dan difahamkan sudah berlangsung ketika ini. Okey, silakan. Terima kasih Raja Sofi. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, pertamanya sebenarnya idea untuk kita menghasilkan program ini adalah sebagai salah satu daripada program pembudayaan sains di bawah MUSTI lah. Kita ada satu program Science Tech for You yang kita laksanakan sepanjang tahun, dan ini adalah program baru pada tahun 2024 yang diinspirasikan daripada kita punya program supaya kita lebih dekat dengan masyarakat dan merangkumi semua aspek. Jadi program ini adalah untuk kita mendekati anak-anak di sekolah tahfiz, sekolah agama untuk mereka lebih dekat dengan sains. Ya. Jadi aspirasi kita adalah supaya kita tidak hanya terhad kepada pelajar-pelajar di sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah aliran biasa, tapi juga kepada mereka-mereka yang berada dalam aliran agama. Ya. Untuk tahun ini kita bermula dengan sekolah-sekolah di Pantai Timur dahulu, yang meliputi Negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang lah. Kita bermula pada hari ini di Negeri Kelantan yang akan melibatkan 9 buah sekolah. Walau bagaimanapun, walaupun 9 buah sekolah itu sebagai perhentian kita, tetapi kita akan juga menambah bilangan 34 buah sekolah yang akan turut serta dalam program ini di sekolah-sekolah tersebut. Jadi kita akan jumlah sekolah yang kita jangkakan akan terlibat sepenuhnya adalah sebanyak 43 sekolah lah, dengan jangkauan kita kepada pelajar-pelajar dalam lebih kurang 5,000 orang yang akan terlibat dalam tempoh inilah. Jadi kenapa kita perlu membawa bidang sains ni kepada mereka? Kerana kita tahu kepandaian anak-anak tahfiz ni dalam menghafal perlu juga kita integrasikan dengan subjek sains yang juga dikatakan agak sukar pada pelajar-pelajar sekarang. So ini adalah salah satu kaedah untuk kita mendekati mereka dengan program-program yang akan dibawakan oleh Pusat Sains Negara secara lebih santai. Sebab tu kita namakan dia Rehlah Sains, supaya tidak dia akan menjadi satu pendekatan yang lebih santai dan juga lebih interaktif dengan pelajar-pelajar. Jadi kita mengharapkanlah supaya program ini akan dapat diluaskan lagi dan kita dapat mencapai lebih ramai lagi pelajar sekolah-sekolah agama dan tahfiz. Dan kita sebenarnya mendapat kerjasama erat daripada kerajaan negeri. Selain daripada Jabatan Pendidikan Islam Negeri, kita juga ada Yayasan Islam Kelantan, dan kita ada Jabat Mufti Terengganu yang turut terlibat, dan tidak lupa juga kita ingin mengucapkan terima kasih jugalah kepada Jabatan Islam Melaka yang turut akan menyumbang dalam program kita ni. Because penglibatan kita ni, kita cuba mengembangkan bukan sahaja MUSTI yang akan menjadi pemain ataupun yang membawa program ini kepada masyarakat, tapi kita juga melibatkan kepada agensi-agensi di peringkat negeri untuk kita bawa program-program berkaitan sains dan yang kita boleh lihat supaya mereka faham bahawa apa yang ada dalam Al-Quran itu, sains itu sebenarnya dah ada dalam Al-Quran. Betul. Jadi supaya lebih mereka dapat mendekatilah. Okey, itu dia antara gambaran awal yang boleh kita berikan supaya penonton faham apa yang ingin disampaikan berkenaan dengan Rehlah 2024, dan juga selaku pengarah Pusat Sains Negara, ini juga tugasan kepada anda, iaitu untuk memastikan ia berjalan dengan lancar. Yang paling penting adalah apa yang ingin kita sampaikan, seperti mana yang tertera di Kaca TV ketika ini, dari aktiviti yang melibatkan sains tetapi disampaikan dengan secara yang lebih mudah untuk difahami oleh semua. Saya kira ini bukan sahaja pelajar sekolah menengah saja suka,
kita ibu ayah pun suka kan. Mungkin kanak-kanak lebih kecil pun juga suka bila kita ialah menghasilkan program-program seperti ini dapat menarik minat lebih ramai orang lagi. Ya, Raja. Terlebih dahulu, Pusat Sains Negara sendiri kita telah menganjurkan pelbagai program seluruh Malaysia. Dan apa keunikan untuk rehlah sains ini adalah perkataan rehlah itu sendiri. Rehlah adalah mengembara. Jadi Pusat Sains Negara mengembara selama 2 minggu berturut-turut ke seluruh pantai timur meliputi Kelantan, Terengganu dan juga Pahang seperti yang Puan Ruziah jelaskan tadi. Dan keunikannya untuk program ini adalah fokus kita atau kumpulan sasar kita adalah pelajar-pelajar tahfiz dan juga pelajar agama. Di sinilah cabaran yang kita lihat menyuntik kreativiti di kalangan staf-staf Pusat Sains Negara macam mana kita nak mengintegrasikan elemen STEM ke dalam elemen Al-Quran dan juga silibus pembelajaran pelajar-pelajar tahfiz ini sendiri. Dan elemen yang kedua adalah mentoring. Kita bawakan juga pakar-pakar kita dan juga ilmuwan kita dalam bidang agama dan juga STEM untuk terlibat di dalam setiap program ke sekolah-sekolah yang kita akan lawat ini kelak supaya pelajar-pelajar ini terdedah dengan peluang pekerjaan dalam bidang STEM dan pelajar tahfiz ni kelak akan mengambil jurusan STEM juga di dalam tingkatan 4 dan juga 5 kelak. Ya, itu dia. Jadi itu merupakan antara cabaran juga lah. Ya, tapi betul. saya kira insya-Allah boleh dilaksanakan dengan baik sekali. Insya-Allah. InsyaAllah. Kita harap begitulah. Dan antara lain juga apa lagi antara yang perkara ingin disampaikan selain daripada kalau tadi kita melibatkan 43 sekolah tadi Puan pelbagai antara intipati yang telah pun disematkan supaya pelajar tahfiz juga dapat mendalami berkenaan dengan sains, STEM dan sebagainya. Jadi apa lagi antara perkara yang ingin disampaikan melalui program ini, Puan? Kita kena faham apa yang ingin dibawakan oleh Musti ini ada dalam bentuk informal. Informal education atau sebab tu kita namakan budaya. Kenapa kita panggil pembudayaan sains? Supaya kita nak masyarakat kita membudayakan sains dalam kehidupan mereka. Jadi dalam kita mengaspirasikan perkara ini, kita perlu bawa aktiviti sains ini supaya mereka faham bahawa ianya bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan kita. Hari-hari kita melalui perkara-perkara yang ada kaitan dengan sains. Jadi selain daripada itu, kita juga ingin mendekatkan mereka supaya bukan sahaja pelajar faham, malah ibu bapa juga faham bahawa banyak peluang dalam sains ni untuk anak-anak mereka di masa hadapan. Dan kita juga maklum sekarang ni banyak program yang berkaitan tahfiz dan STEM di sekolah-sekolah, juga universiti, beberapa universiti, dan saya juga dimaklumkan ada IKM juga telah melaksanakan program tahfiz dan sains. Jadi kita nak mendedahkan kepada masyarakat bahawa peluang pekerjaan untuk sains ni terbuka untuk semua. Malah kita juga berhasrat untuk menghasilkan teknokrat yang bukan sahaja pakar dalam bidang sains, malah mereka juga mendalami Islam itu sendiri. Jadi perkembangan sains itu sangat cepat. Jadi perubahan dari masa ke semasa itu perlu digarap dan jadi kita tidak mahu mereka-mereka ni ketinggalan. Jadi supaya mereka seiringlah dengan perkembangan sains. Itu dia antara pendekatan yang ingin dibawakan berkenaan dengan program Rehlah 2024 ini supaya dapat juga membuka minda ibu bapa kan berkenaan dengan sekolah tahfiz dan juga sains ini. Sebenarnya berkait rapat kan Puan kan. Okey, dan sedikit kata-kata daripada Encik Fuad sendiri mungkin berkenaan dengan berkenaan dengan program yang menarik menanti peserta sepanjang penganjuran program ini berlangsung. Sepanjang program Rehlah Sains di 9 buah lokasi, Pusat Sains Negara membawakan pelbagai pengisian. Antaranya bengkel-bengkel STEM kita. Sebelum ni kita bawakan bengkel hanya berteraskan STEM, tapi kali ini kita turut libatkan juga elemen Al-Quran di dalam setiap bengkel kita. Kemudian kita turut bawakan yang paling utama adalah bas pameran PSN on the move. PSN ni dalam setiap bas pameran PSN ada 14 buah exhibits. Jadi kami cuba nak menggambarkan pelajar-pelajar ni tak boleh datang ke KL untuk lawat PSN Kuala Lumpur. Kami bawakan PSN ke mereka. Jadi mereka boleh melawat bas pameran ni, melihat bagaimana berinteraksi dengan bahan pameran. Dan yang kedua, selain daripada kita fokus kepada pelajar tahfiz ni, kita juga mengambil kira elemen guru-guru tahfiz ni. Guru-guru tahfiz dalam bidang sains dan matematik kami bimbing. Kami berkongsi kaedah pengajaran, pembelajaran kepada guru-guru tahfiz ni. Dan yang ketiga, elemen paling menarik adalah kami wujudkan STEM Corner di setiap lokasi yang kami lawat.
supaya guru-guru yang kami latih ni kelak boleh menggunakan STEM Corner ni untuk kaedah pengajaran kepada pelajar-pelajar tahfiz ni dalam bidang sains dan juga matematik. Okey, itu dia antara berkenaan dengan Rehlah Sains 2024. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, Puan Ruziah Syafiee selaku Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains Musti dan juga Encik Muhammad Fuad Rahman selaku Pengarah Pusat Sains Negara. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. Saya kira ia merupakan satu program yang cukup baik terutamanya bagi kalangan pelajar tahfiz untuk kita memahami dan juga mendalami berkenaan dengan bukan sahaja ilmu agama tapi juga apa antara intipati yang ingin disampaikan adalah berkenaan dengan sains dan juga teknologi. Itu dia berkenaan dengan Rehlah 2024.